وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من اللهم ارحمنا يا الله فإنك بنا راحم اللهم إنا ارحمنا يا الله فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا الله فإنك بنا قادر. أما بعد، قال الله تعالى: ويغفر لكم الله غفور rahim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam masa yang ada ni, saya bincangkan sedikit tentang salah satu daripada tajuk yang saya kira penting untuk kita fahami bersama, yang mana jika disalahfahami maka akan membawa makna-makna dan juga pengertian-pengertian dan juga tindakan-tindakan yang kita rasakan betul padahal dia bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasul. Ayat yang kita bacakan tadi menuntut daripada kita supaya kita ini mengikuti akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suruhan itu adalah suruhan yang wajib. Fattabi'uni, fi'il amar. Fi'il amar dalam bahasa Arab, kalau kita mengaji usul fiqh, maksudnya membawa makna suruhan yang menuntut kepada kita supaya melaksanakan. Dengan arti kata lain, kita ni diwajibkan untuk mengikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu pada ketika sekarang ini, kadang-kadang untuk kita mengikut Rasulullah itu, kita dapati ada beberapa fahaman yang kurang tepat. Sebagai contoh, apabila orang membincangkan tentang makan daging kambing, kerana ada hadis yang meriwayatkan bahawa Nabi SAW makan kambing. Maka sebahagian daripada kita mengatakan sunat untuk kita makan kambing. Jadi adakah makna itu betul? Adakah fahaman itu betul? Kerana apabila kita melihat dengan lebih mendalam lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya tidaklah senantiasa makan kambing. Malah kalau ikut keterangan sebahagian ulama, pada masa-masa tertentu sahaja Nabi itu makan kambing. Sebahagian ulama menyebutkan Nabi SAW itu makan daging kambing apabila dijemput sahaja. Bukan sebagaimana fahaman sebahagian daripada kita, maka disebutkan sunnah makan kambing, maka bersungguh-sungguh dia makan kambing. Kerana difahamkan bila makan kambing dapat pahala. Tapi akhirnya dia bukan dapat pahala, dia dapat gaul. Itu sebagai contoh bila mana fahaman kita terhadap sunnah, terhadap apa yang Nabi SAW laksanakan itu. Ketika mana kita cuba nak ikut Rasulullah. Untuk kita ikut Rasulullah tu sesuatu yang pasti kena ikut. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Tak ikut Rasul, Allah tak sayang kita. Memang kena ikut Rasul. Tapi yang kita nak sebut dalam beberapa minit ni, bagaimanakah cara ikut yang betul? Itu kena dipelajari, kena difahami dengan sungguh.
Bila kita melihat kepada sunnah Nabi SAW secara lebih terperinci, tidak semua yang Nabi SAW lakukan itu, maka kita wajib ataupun kita dianjurkan untuk ikut. Tak semua. Ini satu fakta, satu ilmu yang kita kena pegang. Secara umum memang orang akan sebut ikut Rasul. Memang begitu kaedahnya. Tetapi bila kita pergi secara lebih terperinci, maka perlu diperjelaskan. Tidak semua yang Rasul SAW lakukan menjadi suatu tuntutan atas kita untuk ikut. Sebahagian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW haram untuk kita ikut. Sebagai contoh, apabila Rasul SAW menghimpunkan isteri baginda 9 ataupun setengah 11, haram bagi kita untuk menghimpunkan sedemikian rupa jumlah. Tak boleh. Maka dia tak boleh kata saya ikut sunnah Nabi dengan kahwin 9. Haram hukumnya. Kita paling tinggi pun 2 pun dah susah lah. Tapi kalau dia nak kata ikut sunnah Nabi, maka dia pun kahwin 9 atau 11. Maka itu bertentang dengan faham yang betul. Itu sebagai contoh. Sama juga contoh yang lain, bila mana dia mendengar hadis Nabi SAW, bahawasanya Nabi SAW tidak mewariskan harta. Maka dia pun tak nak mewariskan hartanya kepada anak-anak ataupun kepada zuriatnya. Itu faham yang salah. Walaupun ada hadis Nabi SAW menyebutkan kepada kita, nahnu ma'asyiral anbiya la nuris. Kami sekalian para Nabi tidak mewariskan. Walaupun Nabi tak waris. Nabi tidak ada mewariskan kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Tetapi bagi kita, manusia biasa, adakah kita boleh ikut? Tak boleh ikut. Malah kalau kita tengok kepada nas yang lain, kita akan mendapati bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, kamu tinggalkan anak kamu dalam keadaan kaya, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu tinggalkan anak kamu dalam keadaan miskin. Seolah-olahnya Nabi suruh kita ni mewariskan kepada anak cucu kita, kepada zuriat kita harta. Itu beberapa contoh yang mana apa yang Nabi SAW laksanakan, bukan terus kita kena ikut. Perlu melalui penelitian, bertanya, pastikan dahulu. Sama juga apabila ada riwayat daripada Nabi SAW bahawasanya Nabi itu buang air kecil berdiri. Ada riwayat dan sahih riwayatnya. Nabi buang air kecil berdiri. Maka adakah sunnah bagi kita untuk buang air kecil berdiri? Sebab itu beberapa kelakuan Nabi itu, pertama tadi, beberapa kelakuan Nabi khusus untuk Nabi. Kita tak boleh buat. Beberapa kelakuan Nabi SAW hanya sekadar untuk menyatakan kepada kita perkara itu boleh buat, tetapi tidak digalakkan. Beberapa kelakuan Nabi SAW dilakukan pada konteks ketika itu. Contohnya Nabi SAW diriwayatkan hadis sahih bahwasanya Nabi SAW minum air Zam-Zam berdiri. Minum air Zam-Zam berdiri. Maka adakah kita dalam keadaan duduk, maka kita dihidangkan dengan air Zam-Zam, maka sunnah bagi kita untuk berdiri minum air Zam-Zam, lepas tu duduk balik. Kena teliti sungguh-sungguh. Kerana itu beberapa perkara bila ulama bahas balik, Nabi SAW minum berdiri. Kerana apa? Kerana pada ketika itu keadaannya sesak. Ramai orang. Tak ada tempat nak duduk. Maka Rasulullah SAW pun minumlah berdiri.
Tapi bukan dianjurkan bagi kita untuk minum air zam-zam secara berdiri. Walaupun ada setengah orang sebut seperti itu. Jadi ini yang kita sebutkan, bila kita nak laksanakan ayat yang kita baca tadi, fattabi'uni, ikut aku tu. Ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena kita fahami dengan cukup baik dan perlu kita fahami dengan teliti. Sebab itu bila ada saja satu riwayat, bukan secara pasti kita dituntut untuk buat. Ada satu, dua riwayat. Tak semesti lagi kita kena buat. Kena tengok teliti. Lepas tu saya ulang balik. Tadi masalah makan kambing. Adakah tu sunnah? Bukan sunnah. Dia tak boleh menjadi sunnah sekali je ada hadis Nabi makan kambing. Kalau ikut hadis Nabi makan kambing waktu malam. Adakah sunnah pula makan kambing tengah-tengah malam? Tak ada siapa sebut macam tu. Kalau ikut hadis riwayat Muslim, Nabi makan kambing dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Waktu malam, tengah malam. Jadi adakah sunnah kita makan kambing tengah malam? Tak ada siapa sebut macam tu. Maka kerana tu kena tengok betul. Sebab itu juga bila tengok beberapa hadis Nabi SAW yang lain, kita gabungkan bersama, barulah kita dapat apakah sunnah Nabi yang sebenar. Sebab itu setengah ulama' disebut kepada kita satu term yang cukup bagus. Yang rasanya kita sekarang ni kena ambil perhatian. Dia disebut sebagai semi-vegetarian. Semi-vegetarian. Untuk ceritakan sunnah sebenar Nabi. Kalau vegetarian mungkin ramai yang faham. Iaitu orang yang dia makan sayur, tumbuhan. Tapi Nabi ini digambarkan sebagai semi-vegetarian. Iaitu Nabi SAW banyak menumpukan pemakanan baginda pada sumber tumbuhan. Tapi Nabi masih lagi makan daging, makan daging kambing, makan ayam. Ya, ada riwayat Nabi makan ayam, ada riwayat Nabi makan kambing. Ya. Tetapi dari sudut kadar makan, itu kita kena tengok. Bukan sekadar ada satu dua riwayat Nabi makan kambing, maka kita pun pulun makan kambing. Tak makan kambing sebab kambing mahal. Kalau daging kambing itu harga sekilo RM12, tiap-tiap hari makan kambing. Adakah itu sunnah? Tak. Kita tengok hadis Nabi yang lain, bila mana antara hadis yang kuat, yang menceritakan kebiasaan Nabi ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dengan Urwah. Urwah tanya kepada Aisyah, makan apa 3 bulan, 2 bulan apabila tak berasap dapur? Maka Aisyah radhiyallahu anha kata, kami makan 2 benda. Aswadan. 2 yang hitam, iaitu diterjemahkan sebagai kurma dan juga air. Itu sunnah sebenar Nabi. Akan sunnah sebenarnya adalah makan kambing. Tengok secara menyeluruh. Kerana itu ulama' disebut lagi, kita sebut sebentar tadi, ulama' dia rumuskan bahawa Nabi SAW itu adalah semi-vegetarian. Kalau tengok hadis-hadis Nabi lagi yang lain. Tengok hadis-hadis Nabi yang lain lagi. Contohnya kalau bab makan daging lembu. Nabi peringat kepada kita. Nabi peringat. Nabi SAW kata, luhumuha da. Kalau orang suka makan daging lembu lah. Nabi SAW peringat pada kita hadis sahih. Antara yang mensahihkan hadis ni adalah Imam Al-Hakim. Tengah orang mengaji hadis tak apa nak terima Imam Al-Hakim ni dalam kitab Mustadrak. Tapi dalam masalah ni, banyak lagi ulama hadis lain yang menerima hadis ni. Jadi Nabi SAW kata, luhumuha da. Nabi kata, dagingnya lembu itu penyakit. Albanuha dawa. Dia punya susu, itu ubat. Nak perlihat kepada kita bahawasanya yang sebenar-benar Nabi ini, baginda SAW lebih menumpukan pemakanan baginda kepada sumber-sumber tumbuh-tumbuhan. Bukannya sumber binatang. Itu sunnah sebenar. Sebab tu kalau kita tengok pula riwayat-riwayat kemudian, tengok para sahabat. Macam mana sahabat mengamalkan kehidupan mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat, Sayyidina Umar dia pernah tetapkan makan daging dalam seminggu sekali je. Dia pernah.
dia pernah enforce dekat Madinah, dekat kerajaan Islam waktu tu, makan daging dalam seminggu sekali. Kita berapa kali? Sama juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah sebut. Ini riwayat dalam Muwatta. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah sebut. Sayyidina Umar kata, "Iyyakum wal laham." Iyyakum wal laham. Hati-hati kamu dengan daging. Hati-hati kamu semua dengan daging. Ini kita kena tengok ni. Kalau kita nak tentukan bagaimana sunnah Nabi, bukan tengok kat Nabi lah. Kita kena pergi juga tengok macam mana sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Kita tengok sahabat-sahabat. Especially terutamanya khulafa' yang 4 kena tengok. Tengok khulafa' yang 5 termasuk Umar bin Abdul Aziz. Jadi bila kita tengok macam mana Umar radhiyallahu anhu, pertama tadi dia pernah tetapkan dalam seminggu sekali dia makan daging. Begitu juga Sayyidina Umar pernah sebut. Sayyidina Umar kata, "Iyyakum wal laham." Ambil hati-hati kamu dengan daging. Fa inna lahu, sesungguhnya ada bagi daging itu tarawah kadarawatil khamri. Sesungguhnya ada bagi daging itu tarawah. Tarawah ni maksudnya kemudaratan yang berbentuk ketagihan. Sesungguhnya ada bagi daging itu ketagihan. Seperti mana ketagihan. Ini kita nak tengok sunnah Nabi. Yang makan daging kambing itu sunnah. Padahal yang sebenarnya tak begitu. Sebab bila kita nak cuba memahami ayat yang kita baca tadi, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, ikut Rasulullah. Maka kita kena ikut Rasulullah dengan ilmu yang betul. Bukan bila kita nampak satu hadis, maka kita pun beramal ikut faham kita. Maka yang itu akan bawa kepada kemudaratan dari sudut agama dan juga nanti akan bawa kemudaratan dari sudut keduniaan kita. Jadi mudah-mudahan banyak yang kita bincangkan pada hari ini. Kita bincang tentang bagaimana untuk kita mengikuti Rasulullah dengan cara, dengan kaedah yang benar. Dan kita tumpukan pada hari ini sebagai contoh dari sudut pemakanan daging, khususnya pemakanan kambing yang telah dipahami secara kurang tepat oleh sebahagian daripada kita. Mudah-mudahan bermanfaat yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang minta maaf banyak-banyak. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi